Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu. Kita sambung pembacaan kita daripada kitab Al-Mustakhlas fi Tazkiyatul Anfus, satu penulisan daripada Al-Alamah Syekh Said Hawa rahimahullah. Dan dalam kitab ini kebanyakan isinya merupakan khulasah ataupun intipati yang ditimba pengarang daripada kitab ataupun dinukilkan pengarang daripada kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kitab ini mempunyai keistimewaan yang tersendiri kerana pengarangnya hanya masukkan hadis-hadis yang sabit daripada Nabi SAW sahaja yang diambil daripada kitab Ihya, kitab asal, kitab Ihya Ulumuddin. Dan pada yang sama beliau mempermudahkan melakukan tahzib, mempermudahkan kita untuk memahami isi yang berada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sebagaimana kita telah jelaskan sebelum ini, mana-mana kitab pun ada kekurangan. Termasuklah kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dan kekurangan tidak boleh menjadi alasan untuk kita tidak mengambil istifadah. Bahkan dalam kitab-kitab hadis pun ada kekurangannya, yang di mana hadis, kalaulah orang yang mendakwa kitab Ihya Ulumuddin ini penuh dengan, ataupun terdapat banyak hadis-hadis yang dhaif, bahkan ada hadis maudhu', lalu dengan alasan itu mereka ingin menolak kitab tersebut, maka kalau alasan itu diterima, bermakna kita perlu menolak hampir ke semua kitab-kitab hadis. Tolak kita kecualikan Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Kitab-kitab hadis yang lain pun terdapat hadis yang dhaif, yang lemah, bahkan terdapat hadis yang palsu yang dimasukkan oleh pengarang-pengarangnya ada kalanya dengan untuk memperingatkan tentang kepalsuan kelemahan hadis tersebut, ada kalanya kerana terlepas pandang penulis hadis itu sendiri. Dalam Sunan Tirmizi ada hadis yang dhaif, ada hadis lemah. Dalam Musnad Imam Ahmad ada hadis yang dhaif, ada yang lemah. Dan begitu juga dalam Sunan Ibnu Majah pun terdapat hadis dhaif lemah. Jadi sebab itu kita baca, ambil istifadah daripada kitab Ihya Ulumuddin, sama ada kitab asal ataupun kitab mukhtasar ataupun kitab muhazzab. Banyak Mau'izatul Mu'minin sebagai contohnya, karya Syekh Jamaluddin Al-Qasimi pun daripada kitab Ihya Ulumuddin juga. Kitab Minhajul Qasidin, Mukhtasar Minhajul Qasidin Imam Ibn Qudamah pun asalnya juga daripada kitab Ihya Ulumuddin juga. Jadi sebab itu kita milih untuk bacaan kita ini Al-Mustakhlas, karya ataupun tulisan Syekh Said Hawa. Kita sambung, kita masih lagi berada dalam tajuk berkenaan dengan Al-Maghrurin ataupun Al-Ghurur, tipu daya, orang-orang yang tertipu dengan diri sendiri ataupun ditipu oleh syaitan. Yang keenam kata dia, di antara golongan yang tertipu, terpedaya adalah golongan yang sibuk memberi nasihat dan peringatan. Orang-orang yang paling tinggi darjatnya di sisi mereka ialah orang yang piawai berbicara tentang akhlak jiwa, sifat-sifat hati seperti takut, harap, sabar, syukur, tawakal, zuhud, yakin, ikhlas, jujur
dan lain sebagainya. Tetapi mereka terpedaya kerana mengira bahawa jika mereka telah berbicara tentang hal-hal tersebut dan telah mengajak orang kepadanya, maka bererti mereka telah menyandang memiliki sifat-sifat tersebut. Ya, padahal mereka di sisi Allah masih jauh dari sifat-sifat tersebut. Jadi mereka terpedaya bukan kerana sifat-sifat tadi memang sifat-sifat yang baik. Sifat-sifat yang sepatutnya memang semestinya ada dalam hati. Al-khawf min Allah, al-raja, al-sabru, al-syukru, al-tawakkul, al-zuhdu, al-yaqin, al-ikhlas, al-sidqu, semua itu sifat-sifat yang baik. Tapi masalahnya, mereka hanya bercakap, mereka hanya bicara, mereka hanya menyampaikan peringatan. Tapi mereka tidak melaksanakan. Dan lalu mereka menganggap sekadar bicara, sekadar menyampaikan peringatan, berbual tentang hal-hal tersebut, maka mereka sudah meningkat di sisi Allah. Sebenarnya tidak. Yang memastikan kita mencapai maqam itu adalah kita sendiri berperilaku. Kita sendiri mengamalkan. Kita sendiri mentarbiah diri kita dengan sifat-sifat tersebut. Jadi kata dia, mereka tertipu kerana mereka dengan bercakap, mereka masalkan dengan bercakap tentang sifat-sifat itu, mereka sudah menyandang sifat-sifat tersebut. Padahal di sisi Allah, mereka masih jauh dari sifat-sifat tersebut. Tidak ada bedanya mereka dengan orang awam di kalangan kaum muslimin. Jadi sebab itu yang perlu kita perhatikan adalah pandangan Allah kepada kita. Bukan pandangan orang lain, bukan pandangan kita sendiri. Pandangan Allah kepada kita. Apakah Allah sudah memandang kita sebagai orang ikhlas, orang yang jujur, ataupun kita sendiri yang syok sendiri. Kita merasakan kita sudah bersih, sudah baik, padahal di sisi Allah kita masih lagi bergelumang dengan kekotoran. Keterpedayaan golongan ini merupakan keterpedayaan yang paling berat kerana mereka sangat ujub terhadap diri mereka sendiri. Jadi ini pengalaman Imam Ghazali sebagaimana dinukilkan oleh pengarang kitab kita ini. Dia melihat bahawa orang yang bicara tentang hal ini, dia takjub dengan diri sendiri, maka itu menyebabkan mereka terpedaya. Anggapan satu tadi, kemudian berasa takjub pula, kagum pula dengan diri sendiri, maka menambahkan lagi keterpedayaan mereka itu, ghurur mereka itu. Itu yang keenam. Yang ketujuh. Yang ketujuh termasuk golongan yang terpedaya juga, al-maghrurin, ialah golongan yang menyimpang dari minhaj, dari metod ataupun dari kita selalu sebut manhaj, perjalanan ataupun uslub yang wajib diikuti. Yang golongan yang menyimpang dari manhaj yang wajib diikuti dalam memberi nasihat. Lalu mereka sibuk menekuni hal-hal yang bawa bencana, pertualangan dan kalimat-kalimat campur aduk yang keluar dari aturan syariat dan akal demi mencari keanihan. Mana mereka mencari keanihan. Mereka suka menyampaikan nasihat-nasihat. Cuma di sini perlu mereka suka beri fokus mereka, perbicaraan mereka banyak memberi nasihat dan menekuni hal-hal yang bawa bencana. Pertualangan dan kalimah-kalimah campur aduk yang keluar dari aturan syariat dan akal serta mencari keanihan. Demi mencari keanihan. Ini perlu dibetulkan kerana kita tak boleh susah nak faham lah ibarat dia. Dalam bahasa Arabnya disebut fashtaghilu adilu anil minhaj al-wajib fil wa'z. Golongan ini mereka menyimpang daripada manhaj, metod yang sepatutnya dalam menyampaikan nasihat. Metod pendekatan yang sepatutnya dalam menyampaikan nasihat, iaitu kita menyampaikan nasihat dengan kita ini menjadi sekadar juru bicara
bagi pihak Allah dan Rasul, iaitu dengan menyampaikan kandungan Quran dan hadis. Itu bercara. Itulah kalau kita jadi pendakwah sebenar, mewarisi da'i daripada Nabi SAW. Nabi ma yantiqu anil hawa. Dia tidak bercakap daripada keinginan diri dia sendiri. In huwa illa wahyuha. Tidak yang ia sampaikan melainkan wahyu yang diwahyukan kepada dia. Itu Nabi SAW. Dia kalau keluar saja, bercakap saja, apa terbit mulut dia semua daripada Allah. Tapi golongan ini, dia telah lari daripada manhaj itu. Macam mana dia lari manhaj itu? Fashtaghilu bil-tamat wa syath. Mereka menyebutkan diri mereka bil-tamat. Dan tamat ini adalah peristiwa-peristiwa besar. Mana mereka suka sembang benda-benda yang menimbulkan kekaguman, dipanggil. Syathat. Syathat ini mana ucapan-ucapan yang menggambarkan kepada orang seolah macam kita ini telah menerima satu ilham, satu futuhat daripada Allah Ta'ala. Mana orang lain tak boleh bercakap macam mana kita bercakap. Mana tak hebat. Kalau kita bercakap tu hebat, orang kagum. Wa talfiqu kalimat. Dan juga memadan kalimah-kalimah, mencari kalimah-kalimah yang orang kata apa, yang menimbulkan kekaguman orang lain. Kharijatin an qanuni syar'i wal aql. Yang di luar daripada undang-undang syarak dan juga akal itu sendiri. Talaban, kerana mencari lil ighrab, sesuatu yang aneh. Maknanya bila dia nak menyampaikan peringatan, maka dia akan create supaya benda itu nampak nampak gah dan nampak dipanggil hebat. Kalau orang Arab tu maknanya bila khatib tu hebat tu, dia akan maknanya akan menimbulkan keriuhan dalam suasana dalam tu daripada audien. Itu kata Imam Ghazali, itu juga faktor yang menyebabkan tertipu. Ada pula kelompok yang menyukai hal-hal yang rumit dan kalimat-kalimat puitis dengan membawakan syair-syair sebagai dalil dengan tujuan mengundang kehadiran dan teriakan kekaguman. Mereka ini adalah syaitan-syaitan manusia yang sesat dan menyesatkan. Golongan-golongan disebutkan sebelum mereka, sekalipun diri mereka tidak baik, tetapi mereka masih meluruskan orang lain dan memperbaiki perkataan nasihat mereka. Cuma mereka terpedaya kerana mereka tak beramal. Mereka terpedaya kerana mereka tidak beramal. Itu masalahnya. Masalah orang lain, masalah sebelum ini. Mana masih baik kerana mereka menyampaikan yang benar. Membetulkan orang lain. Cuma masalah mereka terpedaya kerana mereka sendiri tidak beramal. Tapi golongan ini, mereka sesat dan juga menyesatkan orang lain. Golongan-golongan disebut sebelum mereka, sekalipun diri mereka tidak baik kerana terpedaya, tak beramal, tetapi mereka masih meluruskan orang lain dan memperbaiki perkataan dan nasihat mereka. Mana mereka sentiasa menapih ucapan mereka, sentiasa mencari konten-konten yang selari dengan Quran dan juga sunnah atau hadis. Tapi golongan ini yang mereka cari ialah, kalau cerita-cerita pun cerita-cerita yang hebat-hebat. Benar ataupun tidak tak penting. Yang penting cerita itu cerita yang hebat, yang mendapat sambutan daripada orang ramai. Sedangkan golongan ini menghalangi jalan Allah dan menyeret orang lain untuk terpedaya terhadap Allah dengan lafaz-lafaz pengharapan, sehingga membuat mereka semakin berani melakukan maksiat dan semakin rakus kepada dunia. Jadi sebab itu, tuan-tuan dan sekalian, disiplin kita jelas. Pengajaran tidak boleh berdiri di atas kisah yang palsu. Sebab itu Allah SWT dalam menyampaikan kisah dalam Quran, Allah menyebutkan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami, kata Allah, menyampaikan kepada kamu, menceritakan kepada kamu, wahai Muhammad,
kisah yang paling baik. Ya, ahsanal qasas. Bukan semata-mata kisah yang menarik. Ya, kisah yang paling baik, yang paling benar. Sebab tu sekali-kali umat Islam tidak boleh menerima sesuatu yang palsu. Hal itu boleh tengok surah Yusuf. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kunta min qabli la minal ghafilin. Kami menceritakan kepada kamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepada kamu. Dan sungguhnya kamu sebelum kami mewahyukan adalah termasuk orang yang belum mengetahui. Ya. Jadi kalau kita bina pengajaran atau kisah palsu, makna kita tidak selari dengan manhaj Quran. Jadi sebab itu pentingnya. Sebab itu kita tak boleh menerima apa saja namanya palsu, hadis palsu, cerita yang palsu, cerita yang direka-rekakan. Walaupun cerita tu kadang-kadang orang sebut begini, orang kata, apa salahnya Ustaz? Benda itu kan elok. Walaupun cerita itu palsu, rekaan, tapi kan baik. Memberi pengajaran, bukan masalah itu. Ya, masalah kita ni disuruh oleh syarak untuk as-sidq, untuk benar. Ini untuk bersikap benar. Wa in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu. Jika datang kepada kamu orang fasik menyampaikan sesuatu, fatabayanu, akan mutabayun, selidik. Dan itu selidik, perlu diselidiki. Mana orang yang sebelum kita yang mereka reka hadis palsu atau mereka rekakan cerita palsu, dia fasik. Kalau dia tidak fasik, dia tak akan reka cerita. Jadi Allah Ta'ala kata tak boleh terima berita daripada orang fasik. Sebab itu ulama-ulama menyatakan bahawa perawi-perawi kazab ni, pereka-pereka hadis palsu ni, orang yang melakukan dosa besar. Mereka akan disenarai hitam terus seumur hidup oleh para perawi, oleh para tabi'in, para perawi yang siqah ni, mereka akan senarai hitam dengan perawi itu. Dengar saja daripada dia, memang mereka tak akan terima. Mereka tak akan terima. Sehingga akan diceritakan seorang muhadis, anda tak ingat nama dia. Satu hari dia dengar seorang ada menyimpan hadis. Ada menyimpan hadis baginda Nabi SAW. Dia pun mengunjungi orang itu. Mengunjungi orang tersebut. Untuk mengambil hadis, untuk belajar hadis daripada orang itu. Tapi sebelum dia belajar, dia telah terlihat orang itu telah mengacu tangannya kepada untanya. Telah mengacu tangannya kepada unta dia. Seolah dia genggam tangan, seolah tangan dia itu ada sesuatu yang boleh dimakan. Bila unta dia datang, dia buka kosong. Maka ulama ini dia kata, kalau unta dia boleh tipu, tak mustahil aku juga dia boleh tipu. Itulah berhati-hatinya ulama-ulama dulu dalam mengambil berita. Inilah masalahnya, menimbulkan urur, kata Imam Ghazali, yang dinukilkan oleh Syekh Sahawa di sini. Ya. Di antaranya adalah orang yang dia suka mereka-rekakan cerita, semata-mata yang penting bagi dia adalah cerita yang menimbulkan kegaguman orang lain. Sedangkan golongan ini menghalangi. Dengan kepalsuan mereka itu, mereka menghalang orang lain daripada agama. Golongan yang ke-8, golongan yang puas dengan menghafal ucapan-ucapan orang yang zuhud dan perbicaraan-perbicaraan mereka tentang tercelanya dunia. Mereka menghafal kalimat-kalimat itu dengan benar, tetapi menunaikannya tanpa memahami makna-maknanya. Sehingga sebahagian mereka melakukannya di atas mimbar. Sebahagian lain melakukannya, mana menyampaikan ucapan-ucapan mereka hafal. Ucapan-ucapan zuhud, bicaraan-bicaraan tentang agama, tercelanya dunia mereka hafal. Dan kemudian mereka sampaikan. Ada yang menyampaikan di mimbar-mimbar, di atas mimbar. Sebagian dia melakukan di medan peperangan, dan sebagian lagi di pasar-pasar bersama dengan teman-teman bicara mereka. Masing-masing mereka mengira bahawa dengan hafalan-hafalan tersebut akan membedakannya dari orang rendahan dan awam. Mereka mengira bahawa menghafal ucapan-ucapan para ahli agama sudah cukup
bagi dirinya. Keterpedayaan mereka ini lebih parah berbanding orang sebelum mereka. Jadi kalau menghafal saja tak beramal, maka itu belum menyelamatkan kita. Yang belum menyelamatkan kita. Yang kesembilan, golongan yang menekuni ilmu nahu, gramatik, bahasa Arab, ilmu bahasa, syair dan kata-kata yang asing. Ini terjemahan pada gharaib dan kata-kata yang tak difahami oleh orang awam yang perlukan kepada penafsiran. Di sana ada satu ilmu tentang Quran sendiri, dipanggil ilmu gharibul Quran. Ya, gharibul Quran. Kitab yang masyhur adalah Mufradat Imam Ar-Raghib Al-Asfahani ataupun kitab-kitab yang lain. Ya, Imam Ash-Shistani, Nuzhatul Qulub. Itu dia menghuraikan makna lafaz-lafaz yang mana yang Quran dalam Quran itu lafaz-lafaz yang asing, yang orang awam tak faham. Hanya ulama saja faham ataupun dijelaskan sendiri oleh Rasulullah ataupun sahabat, oleh tabi'in dan sebagainya. Jadi mereka bergelumang dengan ilmu ni. Mereka terpedaya oleh hal-hal tersebut dan menganggap bahawa mereka telah mendapat ampunan dan menjadi ulama ummah. Kerana esensi agama adalah Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan esensi Al-Quran dan Sunnah adalah nahu, bahasa dan nahu. Kerana itu mereka menghabiskan umur mereka untuk mengkaji pelik-pelik ilmu nahu. Mana ilmu-ilmu nahu-nahu yang titik bengit dia panggil. Penulisan puisi dan pelik-pelik bahasa lainnya. Mana benda-benda yang orang kata apa, detail-detail ilmu nahu dan sebagainya. Dan orang-orang yang merasa puas dengan hal ini adalah orang yang terpedaya. Terpedaya kerana dia menganggap dengan mengetahui nahu saja, bergelumang dengan nahu dan beralasan kerana Quran itu bahasa Arab dan perlu memahami nahu, tapi mereka tak beramal dengan Quran. Belum selamat. Mereka masih terpedaya, kata Imam Ghazali. Kecuali orang-orang yang menjadikan darjat-darjat ini sebagai tangga. Ini baru tak terpedaya. Iaitu dia letakkan posisi ilmu nahu dan bahasa itu pada posisi yang asal, iaitu sebagai jambatan saja untuk memahami Quran. Jadi sebab itu kita tak boleh rasa cukup dengan kita menguasai nahu, menguasai sarah, balaghah. Kita kena rasa ini saja, ini sebagai jambatan saja. Selagi mana kita tidak berusaha untuk tadabbur Quran, melaksanakan Quran, mana kita belum mencapai matlamat. Dia kata kecuali orang yang menjadikan darjat-darjat ini, mana darjat-darjat penguasaan ilmu nahu, balaghah, bahasa Arab itu sebagai tangga, dia panggil, untuk mencapai apa yang ada di balik itu, di balik penguasaan ilmu nahu, ilmu balaghah tadi, iaitu sehingga mencapai esensi amal. Mana itu yang sebenarnya. Kita mengaji nahu, mengaji balaghah untuk kita faham Quran. Supaya kita bila faham Quran, kita tahu Quran nak apa. Quran suruh apa. Kemudian kita beramal. Itu yang sebenarnya. Kemudian menuntut hati dan anggota-anggota dengan amal. Mana menuntut hati untuk beramal dengan amal-amal hati dan juga anggota untuk beramal dengan amal-amal anggota. Lalu menghabiskan umurnya untuk meluruskan amal dan bersihkannya dari berbagai kotoran. Inilah yang menjadi tujuan dari semua ilmu syariat. Jadi bukan saja ilmu nahu surah bahasa Arab saja, kata Imam Ghazali. Semua ilmu syariat tujuannya adalah untuk beramal dan juga untuk tazkiyah. Kalau itulah yang kita lakukan dan kita faham, kita terselamat daripada terpedaya. Semua ilmu menjadi pembantu. Semua ilmu hanya sekadar pembantu, sarana dan tangga untuk mencapainya. Yang ini untuk mencapai amalan dan tazkiyah. Setiap orang yang tidak mencapai tujuan ini, yakni amal dan tazkiyah, maka ia pasti kecewa di akhirat. Baik ia berada di tangga yang dekat ataupun di tangga yang jauh, pada pandangan orang. Yang pada pandangan orang lain. Di sisi Allah, dia masih rugi, masih kecewa. Jadi jelas, tuan-tuan muslimin, mungkin yang ujung ni lah yang perlu kita, sebelum kita pergi lebih jauh, ataupun sebelum kita lupa apa yang kita dah baca sebelum ni, kita tanda
Maknanya untuk mengelak kita daripada terpedaya ini, maka hendaklah letakkan matlamat kita mengaji, kita menguasai ilmu, apa saja ilmu dalam agama ini, ilmu fiqh ke, ilmu bahasa ke, ilmu hadis ke. Tujuan kita adalah untuk beramal dan juga untuk tazkiyah, untuk menyucikan jiwa. Yang lain-lain itu sebagai jambatan saja. Sebagai jambatan saja. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita sambung lagi. Kita dah sampai yang ke-9, selepas yang ke-10. Ada 20 lebih. Ada 21 semua golongan yang terpedaya. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala berkat ilmu dan berkat dipanggil usaha kita sebuah sedikit ni untuk belajar ini. Mudah-mudahan Allah berkati dan Allah memudahkan beramal. Dan juga Allah menyelamatkan kita daripada tergolong di kalangan golongan al-maghrurin insyaAllah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Selamat Hari Raya. Terima kasih, Ustaz.